hari-hari sepanjang tempoh PKP dilaksanakan. Dibantu pesakit-pesakit COVID-19. Awas kepada golongan yang menghasut orang lain agar tidak mengambil vaksin. Tindakan boleh dikenakan mengikut peruntukan undang-undang sedia ada termasuk Akta Asutan 1948, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 serta undang-undang di bawah Ordinan Darurat 2021. Begitu juga kepada mereka yang menyebar maklumat palsu bagi memburukkan penggunaan vaksin. Tidak setuju terima suntikan vaksin? Terpulanglah, tetapi jangan menghasut. Saya Muhammad Cina Sami dalam COVID Itu Benar. Dalam isu vaksin ini, kita kena rujuk kepada pakar. Siapa pakar kat Malaysia yang diiktiraf? KKM, bukan Tok Bomo. Hampir juga saya ditebuk leher. Paru-paru saya dah tak boleh nak pump oksigen dekat seluruh badan. Saya terpaksa dipengsankan sekali lagi. Kita bersama-sama untuk melawan COVID-19 ini supaya kita kembali dengan kehidupan kita yang normal. Semua orang rindu. Saya sendiri pun rindu dengan kehidupan saya yang normal sebenarnya. Pengambilan suntikan vaksin COVID-19 merupakan sesuatu yang dituntut Islam. Ia bertepatan prinsip mendepani penyakit iaitu melakukan tindakan pencegahan bagi mengelakkan kemudaratan lebih besar kepada umat manusia dan negara. Justru, apakah hukum bagi individu yang menolak pengambilan vaksin? Wartawan Andy Reza Rohadian yang menemu bual pensyarah kanan fiqh fatwa Pusat Kajian Syariah Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Harif Muhammad Kasim ada perinciannya. Saudara, saya bertemu Dr. Izhar Harif baru-baru ini. Jelas beliau, umat Islam perlu mengelak melakukan perbuatan yang membawa kebinasaan bukan saja kepada diri sendiri, malah orang di sekeliling. Ini termasuk menolak pengambilan vaksin COVID-19 yang boleh membawa risiko dijangkiti sehingga membawa maut. Perbuatan itu disifatkan tidak ubah seperti membunuh diri. Betul? Menolak vaksin mungkin kalau katakan boleh mendatangkan mudarat, maka dia sama macam kita membunuh diri. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan lempar diri kamu dalam kehancuran. Ia perlu diakui, penolakan segelintir masyarakat terhadap penggunaan vaksin COVID-19 disebabkan terpengaruh dengan hujah golongan yang tidak memiliki latar belakang perubatan. Masih ada yang mendakwa COVID-19 hanya sebuah konspirasi. Isu halal haram dimanipulasi tanpa henti. Namun sedar atau tidak, sebenarnya sudah ramai ulama ternama dan ilmuwan agama dari serata dunia menerima suntikan vaksin COVID-19. Menurut Islam, pihak yang menyebarkan dakwah dan bertentangan dengan fatwa serta menyebabkan kemudaratan termasuk dalam golongan yang menyebarkan kemungkaran. Justru, semua pihak tidak sewenang-wenangnya boleh mengeluarkan pendapat mengenai vaksin COVID-19 tanpa merujuk pakar dalam bidang berkaitan. Ia penting bagi mengelak kekeliruan serta salah tanggapan dalam kalangan masyarakat. Kita disuruh untuk mengajak kebaikan, bukan mengajak orang untuk buat benda-benda yang mungkar. Apabila kita mengajak orang untuk tidak mengambil vaksin, itu satu kemungkaran. Kerana kita mendatangkan kemudaratan kepada orang lain. Kita menyusahkan orang lain. Kita orang kata apa, menyebabkan masalah COVID yang tak selesai di Malaysia. Dalam isu vaksin ini, kita kena rujuk kepada pakar. Siapa pakar kat Malaysia yang diiktiraf? KKM, bukan Tok Bomo. Bukan ustaz-ustaz. Tetapi KKM yang mereka ini memang terlibat dengan perubatan, terlibat dengan kajian, terlibat dengan data. Manakala mufti-mufti ini akan mendengar dari aspek
kebaikan dan keburukan yang ada pada vaksin. Dan pastinya kalaulah ada keburukan yang banyak, nescaya mufti-mufti kita kat Malaysia ini yang semuanya bijak pandai akan mengharamkan. Tapi dalam hal ini saya dapati bahawa kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh agamawan ini yang bukan mengikut landasan yang dikeluarkan oleh mufti-mufti tidak mempunyai fakta yang kuat. Sama ada fakta dari sudut saintifik, fakta dari sudut keperubatan dan juga fakta dari sudut penentuan hukum yang betul. Saya nasihatkan kepada mereka, saya juga seorang agamawan dan saya tidak akan mengeluarkan sebarang kenyataan mengenai sesuatu yang bukan dalam bidang saya, khususnya berkaitan dengan vaksin. Kesan baik dan kesan buruk vaksin, saya tidak boleh nak bercakap sehinggalah saya mengkaji dan menyelidik sejauh mana ia baik dan sejauh mana ia buruk. Jadi kalau kita sebagai agamawan jangan hanya menggunakan sejarah secara klasik ataupun mengambil hadis Nabi secara literal, tetapi kita kena mengkaji sebab dan kenapa perkara itu perlu kita dokong dan sokong dalam isu-isu yang berkaitan dengan vaksin, dan kenapa kita menolak mesti kena ada bukti yang kuat. Saudara Mesyuarat Khas Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI kali ke-10 yang diadakan pada Disember tahun lalu menetapkan hukum penggunaan vaksin COVID-19 bagi umat Islam di Malaysia adalah harus, manakala bagi golongan berisiko tinggi dijangkiti termasuk petugas barisan hadapan hukumnya wajib. Penetapan hukum penggunaan vaksin COVID-19 dibuat dengan meneliti intipati kandungan vaksin dan kesan sampingan penggunaannya. Penyelidikan perlu dilakukan bagi memastikan vaksin tersebut benar-benar suci, berkesan dan selamat digunakan. Tetapi setelah mesyuarat demi mesyuarat, pembuktian demi pembuktian, kajian demi kajian ditonjolkan dan disarankan kepada para mufti, alhamdulillah mufti-mufti bersetuju, bersepakat untuk mengharuskan penggunaan vaksin. Maka rujukan telah dibuat kepada pakar. Maka bila kita faham isu vaksin ini tidak ada sumber daripada haiwan yang haram, tidak ada benda yang mendatangkan kemudaratan, tidak ada bahan-bahan kimia yang boleh mendatangkan mudarat yang besar kepada penerima vaksin, maka hukumnya harus, sebab kita diminta oleh Allah Ta'ala untuk mencari penawar. Nabi suruh mencari penawar. Jadi ini salah satu daripada cara untuk kita mencari penawar. Jelas hukum penggunaan vaksin COVID-19 yang ditetapkan kerajaan adalah berlandaskan syariat Islam. Perlu diingat, setiap arahan pemerintah demi kebaikan dan kemaslahatan rakyat wajib dipatuhi umat Islam yang mentaati tuntutan agama. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan pemergian ulama tegas lagi disegani, Allahyarham Tan Sri Harusani Zakaria. Allahyarham 82 tahun disahkan positif jangkitan COVID-19 pada 11 Mei lalu. Turut dijangkiti isteri dan anak-anaknya. CIB membawakan secara eksklusif perkongsian pengalaman keluarga Allahyarham ketika beliau dijangkiti COVID-19. So, sementara saya menunggu WhatsApp tu, kawan saya telefon. Dia kata abah dah tak ada. Selepas kena stroke tahun lepas, memang dijaga oleh nurse dan juga kakak saya. Apabila kakak saya tak bersihat dan dia buat swab test dan dia positif, jadi terus kita pun ambil tindakan terus untuk buat swab test abah. Mak saya pun buat swab test juga positif. Kedua-duanya dibawa ke Hospital Haji Muhammad Mainun pada 11 hari bulan lewat malam. Sepanjang rawatan abah kat ICU tu, keadaan abah memang naik turun. Satu hari, pagi nampak okey, petang getting worse, and then besok pagi nampak stable sikit. Saya panggil, tapi rasanya dia macam bersuara, ngeruh buat dia boleh dia dengar.
Macam tapi tak berkata, tak bercakap. Sampailah ke sudah tak cakap. Sampai hari meninggal pun tak cakap dah. Pada hari Ahad tu pagi sebelum subuh, kawan saya telefon, yang jaga ICU tu telefon. Masa tu dia kata keadaan Abah balik ke keadaan yang tak stabil. So saya pergi pukul 7 tu, masa tu saya tengok memang saya pun dapat rasa lah kita dah, we have done everything, nampak macam tak berkesan lah, dan nampak Abah makin tenang. So bila tengah hari tu saya cuba WhatsApp kawan saya yang jaga ICU tu, nak tanya macam mana Abah. Sebenarnya masa saya WhatsApp tu dia orang tengah attend Abah lah. Masa tu BP crash, BP drop, heart rate jadi slow, so dia orang tak boleh jawab. So sementara saya menunggu WhatsApp tu, kawan saya telefon dia kata Abah dah tak ada. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi saya rasa masa tu kita orang semua dah, dia kena reda lah, dah reda dah. Mungkin sekarang kita tak rasa benda ni, kadang-kadang dia subconscious. Sekarang ni kita tak rasa, bila lama-lama after 1 month, 3 months, baru benda tu datang. Saya reda. Dia sekarang kayak gitu pula kan, tak lama lagi nak pergi juga. Cakap macam tak apalah, tapi saya bolehlah saya rasa saya ingat dah lama sangat dia dah dah terbaring macam tu. Jadi saya reda. Memang Abah dalam akhir-akhir tu dulu dia sangat rindukan kepada mak dia. Memang selalu dia sebut nak jumpa dengan mak. Dia rasa mak dia datang. Itu ada. Itulah kalau orang tanya saya, COVID tu benar dan efek dia tu benar. Cuma mungkin setiap orang mempunyai pengalaman yang berbeza, dan ini pengalaman saya. Dan kalau boleh, saya na'udzubillah menjauhkan diri daripada kena COVID ni. Kalau boleh kita elak, kita elak. Polis akan mengeluarkan notis tawuran kompak. Itu antara mesej yang kita harungi hari-hari sepanjang tempoh PKP dijelasan. Membantu pesakit-pesakit COVID-19. Kita harungi hari-hari sepanjang tempoh PKP dijelasan. Membantu pesakit-pesakit COVID-19. Hampir merenggut nyawa dan dikategorikan sebagai pesakit kritikal pada kategori 5. Itu pengalaman yang dilalui Fadli Angah, 43 tahun, dari masyarakat orang asli suku kaum Semai. Kebesaran Yang Maha Esa, Fadli bangkit pulih setelah berjuang selama 43 hari di unit rawatan rapi ICU pada Oktober tahun lalu. Kesal namun tetap reda apabila isteri dan 4 orang anaknya termasuk bayi berusia 4 bulan pula disahkan positif COVID-19 pada ketika itu. Grace Aisyah Kedayan menyingkap kisah Fadli dan keluarganya baru-baru ini di Bandar Baru Selayang, Selangor.
anak-anak Papa. Papa rindu korang semua. Bila buka saja mata, kiri kanan tangan penuh dengan wire. Kan? Penuh dengan wire. Lepas tu, masa tu saya belum pakai ventilator lagi, just oksigen saja. Tapi keadaan saya menjadi lebih teruk. Saya terpaksa dipengsankan sekali lagi sebab paru-paru memang teruk. Hampir juga saya ditebuk leher untuk bantuan sistem pernafasan sebab saya dah tak mampu, macam paru-paru saya dah tak boleh nak pump oksigen dekat seluruh badan tu. Macam tak percaya kan. Saya mula-mula happy-happy dengan husband. Saya pun masa tinggalkan husband kat hostel Selayang, dia tak cakap apa-apa kan. Dia cuma cakap, yang ambil barang-barang abang terpaksa tidurkan, doktor terpaksa tidurkan abang sebab abang punya oksigen dah drop. Nanti doktor telefon ambil barang. Tapi tak sangka pula yang oksigen dia terlampau low. Rupanya itu sebabkan COVID dan memang doktor cakap waktu tu keadaan dia terlampau teruk dan maybe tak ada harapan. Tak sangka pula anak-anak pun semua dapat COVID daripada saya juga. Yang paling kecil umur 4 bulan, dia pun kena juga. Yang paling tua 10 tahun, lepas tu 8 tahun, 4 tahun dan 4 bulan. Semua sekali kena masuk hospital. Siapa yang tak risau, siapa yang tak sayang bila dapat tahu keluarga kena. Kita terfikirkan nyawa mereka. Mereka masih kecil lagi. Tapi itulah, memang terus saya rasa risau. Oksigen saya pun drop bila saya fikirkan keluarga. Tapi setelah doktor dan nurse bagi tahu yang mereka dalam keadaan baik dan sudah nak discharge, sudah bebas daripada COVID, saya terasa memang lega sangat. Meskipun hampir 9 bulan sembuh, namun Fadli Angah tetap menerima kesan jangka masa panjang dari wabak durjana itu yang meninggalkan parut dalam paru-parunya. Malah Fadli turut menerima komplikasi lain seperti kudis tekanan, iaitu cedera pada tisu dan kulit di punggungnya. Ini semua disebabkan apabila Fadli terlalu lama baring di ICU. Sehingga kini Fadli membuat rawatan susulan di hospital dan juga fisioterapi untuk memastikan setiap fizikal badannya berada pada tahap tinggi. So saya tak boleh nak buat kerja yang berat-berat, yang heavy. Contohnya mungkin berjalan jauh-jauh, naik tangga. So kerja yang seperti macam nak tunduk ke apa ke, angkat barang ke, saya tak boleh buat. Saya akan rasa lesu disebabkan oleh kesan parut yang ditinggalkan oleh COVID tu. Jadi saya berharap masyarakat di luar sana memandang berat perkara ini, jangan pandang ringan. Sebab COVID tak mengenal mangsa. COVID-19 dia tak pilih kategori berapa yang dia nak bagi dekat kita kalau kita kena. Yang paling penting sekali, kalau dapat peluang untuk ambil vaksin, ambillah vaksin sebab dia mengurangkan risiko kita kena stage kategori yang lebih teruk lagi. Di samping itu, kalau tak ada keperluan, tiada keperluan untuk pergi ke mana-mana, tak payah, just duduk rumah, stay safe, duduk rumah. Ingat keluarga, sayangi ahli keluarga. Saya tak mahu apa yang berlaku pada saya dan keluarga berlaku kepada masyarakat di luar sana. Kesannya amat tinggi sekali. Grace Aisyah Kedayan, COVID itu benar. Polis akan mengeluarkan notis tawaran kompak. Itu antara mesej yang kita terima hari-hari sepanjang tempoh PKP kejelasan. Membantu pesakit-pesakit COVID-19. Ketika sebahagian daripada kita sedang nyenyak tidur, ada yang baru memulakan pekerjaan. Ada juga yang bersihkan mata dari siang demi menggalas amanah yang telah diberikan. Wartawan Azizi Harun menyingkap realiti di sebalik pengalaman yang dialami mereka yang berada di Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 PKRC Bersepadu 2.0 di Taman Expo Pertanian Malaysia MIPS Serdang selepas detik 12.30 malam.
Umum mengetahui Taman Expo dan Pertanian Malaysia MAIPS Serdang ini dijadikan pusat kuarantin dan rawatan COVID-19. Sebelah siangnya memang penuh dengan aktiviti penerimaan pesakit-pesakit COVID-19. Namun selepas 12 malam ada jiwa yang masih bersengkang mata di sini menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka. Di kawasan resatisasi dan pengasingan MAIPS atau Maria yang dianggap seperti unit rawatan rapi ICU seperti di hospital, aktiviti tetap berjalan seperti sebelah siang. Kesukaran pesakit bernafas terutama yang mempunyai latar belakang penyakit respiratori akan dibantu dengan bekalan oksigen yang tersedia. Penolong pegawai perubatan Ricky Harudin antara 25 petugas di sini terus cekal melaksanakan tugas yang dipertanggungjawabkan. So, saya ditugaskan untuk memastikan bilangan oksigen dekat Maria ini mencukupi dan sedia untuk diguna. Masa shift malam 9 hingga 7 pagi saya dapat terima call daripada hall Dewan Kuarantin tu lah. So, masa saya tiba dekat lokasi itu memang saya nampak pesakit tu nampak keadaan yang susah nak bernafas. Keadaan pernafasan dia memang laju lah. Saya pun tengok macam sakit ni boleh tak? Macam tu. Itu kita nampak. Belum kita yang rasa tempat dia kan. Di Makmal PKRC MAIPS, Nur Shanina Muhammad Nur, juru teknologi Makmal Perubatan bersama dua lagi rakannya memulakan tugas ujian darah pesakit yang dihantar kepada mereka seawal 12 malam. Antara ujian-ujian yang dijalankan adalah full blood count, RP, LFT dan CRP, dengue combo dan urine FME. Ujian darah ini perlu dilakukan dengan kadar segera bagi membantu pegawai perubatan menentukan jenis rawatan dan ubatan yang sesuai diberikan kepada pesakit. Kami beroperasi 24 jam selama 7 hari seminggu. Okey, 10 orang JTMP yang bertugas dekat sini secara bergili-gili siang dan malam. Kalau ikutkan memanglah sangatlah penat sebenarnya, tapi sebenarnya benda-benda ni actually dia menguatkan lagi semangat untuk kita bekerja keras dan kita bersama-sama untuk melawan COVID-19 ni supaya kita kembali dengan kehidupan kita yang normal. Semua orang rindu, saya sendiri pun rindu dengan kehidupan saya yang normal sebenarnya. Pukul 2 pagi sekarang ini, saya berada di lokasi yang bernama Dikon, di mana di lokasi ini, kenderaan-kenderaan yang membawa pesakit-pesakit di MAIPS ini, yang dipindahkan dari hall ke hall, akan disanitasi terlebih dahulu sebelum diguna semula untuk tujuan yang sama. Meninjau di belakang bangunan Dewan Penempatan Pesakit COVID-19 MAIPS, Muhammad Arzai Riman dan Said Muhammad Alif yang bertanggungjawab ke atas penyelenggaraan sistem elektrik bangunan meneruskan rutin pemeriksaan berkala bagi memastikan tidak berlaku gangguan kepada bekalan kuasa. Memang sentiasa akan melakukan rutin checking di keseluruhan pencawang utama di MAIPS yang terdapat dalam 8 tempat yang kita akan checking setiap 6 jam sekali. Kita akan check untuk lakukan rutin kita. Walaupun di tengah malam, kita akan attend laporan tu dalam masa setengah jam. Bilik Operasi Angkatan Pertahanan Awam APM, anggota menerima panggilan daripada petugas penerimaan pesakit baharu. Pesakit yang baru mendaftar masuk dalam keadaan lapar dan makanan dihantar segera ke dewan berkaitan. So orang-orang macam ni kita kena cater masalah dia. Kalau dia nak makan, kita bagi. Waktu di pendaftaran sana pun kita dah sediakan makanan sebenarnya. Waktu malam ni kita tak boleh bagi makanan heavy. So kita bagi roti-roti, air.
Bukan sahaja protokol keselamatan kesihatan yang ketat dipraktik di PKRC MIPS, bahkan kawalan keselamatan keseluruhan PKRC ini sentiasa diawasi Polis Diraja Malaysia PDRM bersama Angkatan Tentera Malaysia ATM. Kitanya penugasan ni ada 3 shift. 8 sampai 4 pagi petang, 8 pagi 4 petang, lepas tu 4 12 tengah malam sampai 8 pagi lah. Kita berada di yellow zone saja. Kita akan masuk, kita akan ada dalam tu ada buku lawatan pemeriksaan tu. Saya telah arahkan anggota saya untuk membuat semakan. Kalau kata shift dia 12 sampai 8 pagi, kurang-kurangnya 2 kali lah. Mereka telah melaksanakan tanggungjawab mereka tanpa mengira waktu 7 hari seminggu, 24 jam sehari. Persoalannya, adakah anda telah melaksanakan tanggungjawab anda? Patuhi SOP atau kelak anda mungkin merasa tinggal di sini. Macam saya jaga SOP pun boleh kena COVID, apatah lagi yang tak nak ikut SOP. Dalam main tempat kita pun jadi macam panik lah benar tu. Orang semua takut nak benar tu. Jadi orang lalu lalang pun dia tak berani singgah lah walau sesama langgar tu. Jangkitan COVID-19 membabitkan kes paradik yang tidak diketahui punca penularannya semakin meningkat dalam kalangan komuniti. Ia memerlukan orang ramai meningkatkan tahap pematuhan SOP sebagai norma baru kehidupan kita. Pasukan kita masih diterajui jeneral yang sama, dibantu strategis berpengalaman yang sama, dan barisan hadapan kita masih berjuang habis-habisan. Jangan biarkan perjuangan ini berakhir sia-sia. Ayuh kembali ke medan perang. Kita mesti menang demi masa depan bersama. Ingat, jangan main-main, jangan berdegil dan ambil iktibar kerana COVID itu benar. Polis akan mengeluarkan notis tawaran kompak. Itu antara mesej yang kita harungi hari-hari sepanjang tempoh PKP dirasakan. Membantu pesakit-pesakit COVID-19